lain dengar tak suara cikgu? Dengar. Okey, siapa yang tak dengar tu kena minta bantuan ibu dan bapa. Nak tengok apa masalah awak punya gadget tu. Handphone ke, laptop ke, sebab maknanya dalam sistem ni tak ada masalah. So awak kena tengok awak punya ni gadget. Awak punya laptop setting tu ataupun handphone setting. Bunyi Ya. kipas. Bunyi kipas. Okey, bunyi kipas cikgu. Okey, sekarang dengar tak? Dengar. Okey, boleh kita mula? Boleh. Sebelum mula macam biasa kita buat apa? Sebelum mula kita buat apa? Korang sebelum mula kita buat apa? Baca doa. Okey, jom baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bukalah mikrofon. Tak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina ini rahmatika ya Amin ya Rabbal Alamin. Okey, kita mula. Kita buat jalan kerja pada buku aktiviti tidak melibatkan buku tulis. Sebab semua soalan yang kita nak bincangkan hari ini ialah soalan kertas 1 ke kertas 2? Kertas 1 ke kertas 2? Kertas 2. Betul, kertas 2. Jadi kita tak perlukan buku tulis matematik. Okey, kejap cikgu share. Share screen. Okey. Okay, boleh dengar tak suara cikgu? Boleh. Okey. Kita pergi soalan muka surat 42. Okey, soalan muka surat 42 begini. Raja di bawah menunjukkan 3 keping kad. Kita start. Ni kan soalan nombor 3 kan? Betul tak? Muka surat 42. Betul. Alright. Okey, tukarkan 3, 1, 2 kepada bercantak wajah. Senang ke susah soalan ni? Tenang. Okay, cikgu nampak sekarang ada 32 orang Okey, kita dah mula rekod. Sebelum tu sambil-sambil salin, ini jalan kerja ni Macam biasalah, bawah darab atas tambah. So kita akan dapat jawapan dia 7/2. Ada masalah tak soalan A ni? Tak ada. Kalau tak ada, sambil awak siapkan jalan kerja A. Sambil tu awak type nama awak pada ruang chat. Typekan nama awak pada ruang chat sebab kita dah mula rekod. Dah mula rekod baru boleh type nama. Kalau tak, cikgu tak dapat. Okey, semua typekan nama awak. Nama tak payah nama penuh pun tak apa. Nama awak je lah. Cikgu kenal lah. Alright, sambil-sambil tu lepas dah siap type nama tu, tengok jalan kerja A ni cepat settlekan.
Cikgu nampak 35 orang. Kalau tolak cikgu, cikgu masuk 2 akaun ni. Jadi 33 Ada 33 orang murid. So setakat ni macam mana korang belajar Google Meet dekat rumah, matematik dengan cikgu? Macam mana? Okey ke? Atau ada cara lain yang awak nak guna? Okey, seronok. Okey. Okey Okey. Alright. Cikgu cuba sedaya upaya untuk mengajar awak tanpa awak libatkan ibu bapa. Sebab ibu bapa pun banyak kerja lain. Jadi kalau boleh 100%, 100% sepenuhnya cikgu nak awak bertanya dengan cikgu je. Nak apa-apa tanya cikgu, tak perlu melibatkan ibu dan bapa. Okey, dah ke soalan A ni? Dah. Right, Belum. boleh pergi ya? Dah. Belum. Cepat sikit. Yang Google Meet kita terlampau panjang. Okey, sementara tunggu kawan tu, cikgu nak pesan-pesan sikit lah. Mana-mana murid yang belum hantar tugasan-tugasan yang lepas, minggu lepas, baru berapa orang. Kalau cikgu nak tunjukkan cikgu tunjuklah sekejap. Mana? Kalau ikut data cikgu ni, Pak Nilam. Ni 17 Ogos. 17 Ogos ni nampak 19 orang je yang hantar. 19 orang. Anak murid cikgu kelas 4 Nilam berapa orang? Berapa orang? Korang? Nampak 39 orang. Daripada 39 orang, kenapa 19 orang aja yang hantar? Yang lain tu tak belajar ke? Atau tak buka ke video cikgu? Apa masalah? Tak ada internet ke? Buku hilang ke? Tolong WhatsApp cikgu bagi tahu apa masalah. Kalau cikgu boleh bantu, cikgu bantu. Tengok ya, ini yang 17 hari bulan. Ya, baru 19 orang hantar. Itu 17. Yang 3 Ogos. 3 Ogos pun tak lengkap-lengkap. Nampak? Baru 25 orang. Cikgu boleh tahu siapa hantar. Ni. Raja dah hantar. 25 orang tu cikgu tahu siapa seorang-seorang. Jadi kalau awak tak hantar, cikgu boleh tahu. Faham tak? Jadi sekarang ni awak kena WhatsApp cikgu kalau betul-betul awak ada masalah yang tak dapat dielakkan. Awak kena tanya cikgu macam mana, tolong bantu saya. Melainkan awak memang tak nak belajar. Betul tak kelas? Cikgu dah bagi segala-gala. Betul. Dah bagi rakaman. Dah tunjukkan satu persatu jalan kerja. Cikgu bukannya suruh awak fikir sendiri. Cikgu terangkan satu persatu dari mula sampai akhir, kan? Awak dah faham, awak salin. Ya? Jadi kenapa masih lagi ada ramai yang tak nak hantar kerja? Kenapa? Bukannya cikgu nak menyusahkan awak berkenaan dengan menghantar tugasan tu. Itu adalah sebagai salah satu cara cikgu untuk kenal pasti apa status anak murid cikgu. Belajar ke tak belajar? Sebab tanggungjawab awak belajar tu di atas diri cikgu. Awak kena belajar. Kalau ada masalah, awak kena WhatsApp cikgu. Boleh tak? Korang? Boleh. Lepas Boleh. Bagus. Lepas ni kalau siapa yang belum hantar tugasan yang lepas-lepas, 2 minggu lepas ke, 3 minggu lepas punya ke, cari balik arahan tugasan dalam WhatsApp kelas kita tu. Baca betul-betul arahan. Dan setiap tarikh tu dia punya link untuk hantar tugasan tu berbeza-beza. Awak tak boleh gunakan link yang sama. Macam 3 hari bulan pakai link lain. 17 hari bulan link lain. Macam hari ni pun cikgu akan bagi link yang lain. Supaya senang untuk cikgu buka dan semak. Tarikh ni siapa dah hantar. Tarikh ni siapa dah hantar. Okey? Kalau awak diam aja bermakna awak tak bagi WhatsApp cikgu, awak tak bagi tahu alasan kenapa awak tak siap, tak hantarkan. Bermakna cikgu fahamlah memang awak sendiri yang tak nak belajar. Kalau diri awak sendiri yang tak nak belajar, cikgu tak boleh buat apalah. Okey? Cikgu tak boleh buat apa. Kita pulang pada awak. Okey? Yang lain-lain nak belajar tak ni?
Nak. Bagus, bagus. Jangan. Nak. Okey, jangan putus harapan, jangan putus semangat. Ya, awak kena kuatkan semangat awak. Kita tak tahu bila macam manalah kita punya PDPR kat rumah ni sampai bila macam ni kan. Jadi sebab awak berjauhan dengan cikgu, lagi awak jauh, lagi awak kena rajin belajar. Betul tak? Kalau awak dekat dengan cikgu, jumpa kat sekolah hari-hari, tak apa juga sebab esok-esok boleh lah awak datang jumpa cikgu, tanya. Ini tak jumpa cikgu, jadi awak kena masuk kelas atau tak sempat kalau internet tu tak kukuh internet awak dia punya capaian tu tak kuat, awak boleh buka rakaman. Cikgu bagi setiap minggu tempoh untuk siapkan sehari ke berapa lama? Korang? Seminggu. Betul. Minggu. Betul. Cikgu bukan suruh siapkan hari ni kelas Google Meet, hari ni juga kena hantar. Tak. Cikgu beri masa seminggu supaya cikgu beri ruang untuk kamu bertenang. Bila dah ada line internet, buka YouTube, video yang cikgu bagi tu, pelan-pelan tengok, buka buku salin, fahamkan. Okey, pelan-pelan, sikit-sikit, lama-lama siap lah. Betul tak? Betul. Okey, dah lah tu cikgu membimbing tu. Harap kamu faham lah Dengar nasihat cikgu ni, ikut. Ambil mana yang baik. Yang tak baik tu kita jangan ikut. Yang baik kita ikut. Okey, B. Kad-kad itu disusun seperti di bawah. Mula bulat, tolak dengan bintang, tambah dengan segi 4 tepat. Jadi, inilah dia punya hasil susunan. Setakat ni faham tak? Faham. Okay, sekarang kita nak selesaikan. Jangan salin dulu, fahamkan dulu. Nak selesaikan 4 nombor bulat ini, kita selesaikan, kita tunjuk macam biasalah di sebelah kanan ni, awak kena garis tengah, tunjukkan untuk awak selesaikan ayat matematik ni di sebelah kanan. Jadi 4 nombor bulat ini, untuk kita selesaikan, kita kena tukarkan dia sama bentuk macam sebelah ni. Sebelah ni bentuk apa kita panggil? Bercampur. Betul, bagus. Pandai. Nombor bercampur. Semangat tu yang kita nak tu Jerit macam tu, bagus. Okey, jadi 4 ni kita kena pinjam 1 sebab tu dia jadi 3. Kemudian pecahan dia pula kena mengikut penyebut pada nombor sebelah ni. Ini penyebutnya per 2 kan, jadi dia pun kena ikut per 2 dan pengangka dia kena sama supaya pecahan ini nilainya ialah 1. Kalau 1 tambah 3, dapat tak 4 balik? Kelas? Dapat. Okey, jadi faham tak kenapa dia jadi 3, 2 per 2? Okey, faham, bagus. Kemudian kita teruskan menyalin. Langkah seterusnya yang belakang-belakang ni salin balik yang ini, ayat matematik. Okey, dah salin. Kita nak selesaikan operasi tolak dulu. Nombor pertama tolak dengan nombor kedua. Okey, dapat hasilnya 1 per 2. Kemudian salin semula, turunkan operasi tambah. Tambah dengan 2 per 3. Setakat ni faham tak? Faham. Lepas dah siap operasi tolak, kita nak buat seterusnya operasi tambah, tetapi kita perhatikan penyebutnya tidak sama. Sebab itulah langkah seterusnya kita kena samakan penyebut. Okey, samakan penyebut, dia jadi begini. Supaya penyebut kita bertukar menjadi per 6. Okey, jadi 1 per 2 dah jadi 3 per 6. 2 per 3 dah jadi 4 per 6. Setakat ni faham tak? Faham. Okey. Bila penyebut dah sama, baru kita boleh tambah, dia jadi 7 per 6. 7 per 6 ini kita tak boleh letakkan sebagai jawapan akhir. Kenapa, kelas? Dia boleh kecilkan lagi. Salah, bukan jawapannya dia boleh kecilkan lagi, bukan. No. Wajar. Betul, sebab dia adalah pecahan tak wajar. Semua jawapan akhir dalam bentuk pecahan tak wajar, iaitu pengangka lebih besar daripada penyebut. Kita kena tukarkan kepada apa, kelas? Sebab tu kita buat ni. Kita kena tukar kepada apa? 7 betul, kepada nombor bercampur. Sebab itu kita buat 7 bahagi 6. Per ini bayangkan seperti operasi bahagi.
7 bahagi 6. 7 dekat dalam, 6 dekat luar. Sebab itu jawapan akhir kita dapat 1/6. Cara nak letakkan nombor bercampur, mulakan dengan nombor bulat. Okey. Jawapan ini sebagai nombor bulat. Baki pada operasi bahagi adalah sebagai pengangka dan sifir sebagai penyebut. Setakat ni faham tak? Faham. Alright, faham. Betulkan jalan kerja sekarang. Okey, tutup mikrofon. Okey, kalau dah siap cakap Ada lagi yang tak tutup mikrofon? Kalau dah cakap tau. Ni siapa Awish? Awish tanya cikgu selasa lepas saya tak buat sebab buku hilang. Buku tulis maksud awak. Pakai je lah buku tulis baru. Kalau tak ada beli kat 99 ke buku kotak lah. Ataupun tengok selak beg sekolah yang lama tu, rak-rak buku tu. Kalau jumpa buku tulis kotak-kotak, adik awak punya ke, dia baru guna separuh. Boleh guna yang itu. Separuh lagi awak gunalah yang belakang tu daripada membazir. Kan? Cikgu dah. Alright, yang lain dah ke? Dah. Belum cik. Cepat. Belum. Tak apa. Yang belum tak apa. Yang sudah buka ataupun pergi tengok soalan seterusnya. Ini awak kena cabar otak awak. Okey, agak-agak soalan 4A ni apa ayat matematiknya. Yes, sambil-sambil tunggu kawan yang lain siap. Awak tulis dulu apa yang awak rasa jawapan untuk bahagian ayat matematik soalan 4A. Jangan cakap dulu, tulis dulu. Baca soalan, fahamkan, tulis dulu ayat matematik. Nanti awak boleh bandingkan yang awak punya dengan cikgu punya sama tak? Ayat matematik dulu untuk 4A. Ya. Ni ada tak tutup mikrofon? Apa tak tutup mikrofon? Kalau kawasan rumah, dalam rumah awak di sekitar tempat awak buat kelas Google Meet ni bising, awak tak perlu buka mikrofon. Kalau awak nak berikan pendapat ataupun nak jawab soalan cikgu atau nak tanya cikgu, awak type pada ruang chat. Ya, cikgu faham dalam rumah kita kan macam mana nak suruh orang lain diam. Yang lain pun hidup juga, bukannya tak hidup. Takkanlah semasa kita belajar kita nak suruh orang lain diam kan. Dia pun duduk satu rumah sama juga. Jadi engkau orang bertabah je lah. Lalui pelan-pelan. Kalau bising, pakai ni headphone ataupun earphone. Cocokkan dalam telinga korang tu. Buka suara tu selesa, jangan kuat sangat, jangan rendah sangat suara volume korang punya handphone tu atau komputer. Pakai earphone atau headphone. Lepas tu kalau nak tanya type. Kalau kau nak buka mikrofon nanti masuk suara adik kau sekali. Menjerit-jerit kan? Kau type. Tanya cikgu. Okey, boleh? Dah ke ni? Dah. Okey, apa agaknya? Alright. Bagus. Dengar soalan cikgu ni, apa agaknya ayat matematik untuk soalan 4A? Siapa boleh jawab? Siapa nak jawab, tekan je mikrofon jawab.
Ai, seorang pun tak jawab. Ada tak yang nak jawab? Tak ada. Untuk soalan 4A, 7/9 daripada 216 potong kek yang dijual ialah kek coklat. Berapa potong kek coklatkah yang dijual? Apa ayat matematik agak-agak? 235 dan 105, 273. Sampai Ulang balik. 273. 235 dan Kejap-kejap. Ni siapa nama mana? Siapa nama awak? Cikgu tanya soalan 4A. Cikgu rasa yang awak bagi tu adalah soalan B. Cikgu tanya 4A. Cikgu dia 9. Apa dia? 7/9 darab dengan 216. Siapa jawab tu? Saya, Raja Muhammad Fatih. Betul Raja, bagus, Aku. pandai. Semua orang, apa yang Raja sebut tu betul lah ya. Jadi kita ambil saja apa yang tertera ataupun apa yang ada di dalam ayat soalan ni. 7/9, tukarkan saja daripada kepada darab 216. Sebab pada pecahan ini dia kata 7/9 adalah pecahan untuk kek yang dijual. Kek coklat. Jadi 7/9 ni ialah kek coklat. Lepas tu dia tanya berapa potong kek coklatkah yang dijual. Jadi sebab itu kita terus ambil 7/9. Kalau dia kata dia nak baki, berapa potong kek coklatkah yang belum dijual? Kalau soalan tanya yang belum dijual, kita nak letak apa pecahan kat sini? Adakah kita masih ambil 7/9? Kalau kita nak kira yang belum dijual, siapa tahu? Siapa tahu kita nak letak apa kalau soalan tanya belum dijual? Sembilan tolak 7. Kalau soalan tanya belum dijual, kita nak letak apa dia punya pecahan? Kalau belum dijual. 2/9. Betul. 2/9. Kenapa 2/9? Sebab dia ialah baki daripada keseluruhan pecahan. Keseluruhan pecahan ada 9 bahagian. Bermaksud 9/9. Jadi daripada 9/9, 7/9 telah dijual dan yang belum dijual ialah 2/9. Kalau soalan ini berbunyi, berapa potong kek coklatkah yang belum dijual? Jadi sepatutnya kita tak gunakan pecahan 7/9 dalam ayat matematik. Kita akan ambil 2/9 darab dengan 216. Faham tak korang? Faham. Tapi soalan ni dia tanya belum dijual. Yang telah dijual. Jadi kita tak gunalah 2/9. Ini sajalah sambil-sambil kita selesaikan soalan. Sambil-sambil itu kita belajar. Okey. Jadi ini cara nak sebelah kanan. Macam biasalah cara awak nak selesaikan ayat matematik ni guna potongan ataupun cara potong A per B darab C. Dekat sini kita potong B dengan C menggunakan sifir apa kelas? 9. Betul. Potong 9 tinggal 1. Potong 21. Cari 21 dalam sifir 9. Tak ada. Yang ada yang boleh pilih tempat kedua iaitu 18. 21 tolak 18 bakinya 3. Jadi 3 ini kita cantumkan dengan nombor seterusnya iaitu 6. Bila dicantum dia jadi 36. Cari pula 36 dalam sifir 9. Ada tak? Ada di tempat keempat. Jadi nak selesaikan seterusnya ialah 7 darab 24. Dan cikgu tunjukkan pada bentuk lazim. Cikgu terbalikkan. Nilai yang besar letak di atas.
nilai yang digitnya sikit kita letak di bawah dan kita dapat hasilnya 168 potong. Letakkan jawapan akhir di bawah ayat matematik iaitu di sebelah kiri. Sebelah kanan ni tunjukkan jalan kerja. Okay, kalau dah siap cakap. Kalau nak tanya pun cakap. Dah. 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 Dah Okey, ada yang belum? Belum. Kita bagi 1 minit lagi. Kita bagi 1 minit. Kita bagi peluang kawan-kawan ni tunggu salin. Siapa yang masa kelas Google Meet tiba-tiba terkeluar daripada Google Meet, capaian internet tak apa bagus, jangan risau, cuba masuk balik. Nah, join again. Okay, klik join again. Cepat sikit, yang menyalin cepat sikit. Dah. Alright, okey, bagus. Kita pergi soalan seterusnya. Ni yang tadi kawan awak jawab tu, betul. Tapi cikgu tanya soalan A, tapi dia bagi jawapan untuk soalan B. Tapi betul dia disebut tu ya. 2/3/5 daripada 105 ialah 273. Tutup mikrofon. Kalau tak tutup mikrofon masa cikgu tengah bercakap, awak buka rakaman tu tak berapa jelas suara cikgu. Okey, ayat matematiknya ni. Nombor bercampur kita kena tukar kepada pecahan tak wajar. Kemudian daripada tukarkan kepada darab dan sambung aja nombor ataupun nilai ini 105. Okey, nak selesaikan kita tukarkan dulu kan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar, ya. 2 darab 5 tambah 3 tu yang jadi 13. 13/5 darab 105 dan kita potong menggunakan sifir 5. Dan akhirnya kita kena selesaikan 13 darab 21. Dan tunjukkan bentuk lazim 13 darab 21 di sebelah kanan. Ya. Dan kita dapat hasilnya 273. Ya, jadi adakah pernyataan ini benar? Dia kata kat sini 273. Kita kira pun dapat 273. Bermaksud jawapan dia betul lah. Ya, dah buat dalam kurungan pernyataan ini benar. Faham tak korang? Faham. Okey, kalau faham salin. Kalau dah cakap Hello. Cikgu dah. Dah. Belum. Dah. 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 Belum. Dah, cikgu. Dah. Cikgu dah siap. Cikgu, belum. Belum. Dah, cikgu.
Dah. Belum. Okey, dah ke korang? Dah. Dah Belum. Dah. Belum. Cepat. Dah. Okey. Kita tengok soalan muka surat 43 pula. Berikut adalah perbualan. Apa tu? Belum. Cepat sikit. Belum. Siapa tak sempat boleh tengok rakaman kot. Sebab kalau tunggu jadi lama nanti rakaman kita. Boleh korang? Korang selalu tak buka rakaman yang cikgu bagi? Kalau sempat tak. Kalau tak sempat tu tengoklah. Kalau tak sempat tengok Kalau tak sempat tengok Okey. Sebab cikgu tak boleh tunggu lama nanti rakaman jadi panjang tu satu. Okey. Boleh tukar? Boleh. Okey. Berikut adalah perbualan antara dua orang rakan, iaitu Prem dan juga Brandon. Prem cakap apa? Saya ada 240 keping stamp. Brandon kawan dia pula cakap, saya ada 2/3 daripada bilangan stamp kamu. Jadi soalan tanya hitung bilangan stamp Brandon. Brandon yang ini. Jadi kita kena tengok apa kata dia. 2/3 dia punya, saya ada, maksudnya dia punya 2/3 darab dengan bilangan stamp kamu. Kamu tu merujuk kepada Prem. Jadi darab dengan 240. Sebab itu ayat matematik macam ni. Okey. Kemudian nak selesaikan sebelah kanan kita potong pakai sifir. Sifir berapa ni kelas? 3. Dan kita dapat akhirnya 80 darab 2. Ya, jawapan akhir 160 keping. Cepat sikit salin. Ni cara potong ni jangan main salin aja. Awak kena acah-acah potong. Tak tengok cikgu potong 3 tinggal 1. Potong 24 cari dalam sifir 3. Ada di tempat ke-8. Tinggal satu sifar je potong salin naik atas. Sambil awak, kalau tips dia kalau nak pandai mahir memotong, sambil awak potong tu mulut awak tu membebel. Okey, potong 3 tinggal 1. Potong 24 cari dalam sifir 3. Macam tu mulut awak kena membebel. Macam awak bercakap dengan diri sendiri. Faham tak korang? Faham. Macam tu. Itu tips dia nak mahir. Itu tips. Itu tips nak mahir macam mana nak mahir memotong A per B darab C. Cikgu dah siap. Alright. Kita pergi soalan seterusnya. Soalan seterusnya berbunyi 60 keping. Tutup mikrofon. Alright, tutup mikrofon. 60 keping stamp Prem adalah stamp luar negara. Hitung peratusan stamp luar negara Prem. Okey. 60 keping ni stamp luar negara. Jadi pengangkanya ialah 60 sebab soalan minta kita hitung peratus stamp luar negara Prem. Jadi kita kena ambil bilangan stamp luar negara Prem ni iaitu 60 sebagai pengangka. Sebab itu yang soalan tanya. Kalau soalan tanya hitung stamp bukan luar negara Prem. Kalau bukan luar negara, kita kena letak pengangkanya ialah bilangan stamp bukan luar negara. Macam tu. Ya. Jadi apa yang soalan tanya itu yang kita letak sebagai pengangka. Penyebut pula mestilah jumlah keseluruhan. Okey, jumlah keseluruhan Prem ialah 240. Sebab itu kita letakkan per dengan 240. Apabila kita dah siap membentuk pecahan, barulah pecahan ini kita nak tukar kepada peratus. Kita kena darab dengan 100. Apa yang cikgu tertinggal kat sini?
Orang, Peratus. apa yang cikgu? Peratus. Simbol peratus. Kita kena letakkan simbol peratus. Kalau tak letak, tak lengkap ya ayat matematik. Gitu. So nak settle kan? Macam mana kita nak potong ni? Kita nak potong apa dulu? A dengan B ke B dengan C? Sifar. Awak cakap. Okey, yang mana sifar? Yang mana? A, B, C? Sifar. Tak dengar. Sifar A. Sifar A. Sifar A tu baru seorang je awak sebut. Dia kena berpasangan, kena dua. A dengan B ke B dengan C? Sifar A dengan B. Sifar dengan A B. dengan B. Boleh. Tak ada masalah sebab kedua-dua sifar ini duduk sama di tempat sah. Okey, sekarang dah tinggal 6/24 darab 100. Macam nak selesaikan pula lagi? Cepat-cepat. Nak potong pakai apa pula? Sifir apa? Pasangan mana? Sifir 6. Betul, sifir 6. Kita boleh potong seterusnya menggunakan sifir 6. Potong 6 dengan potong 24. Okey. Pasangan A dan B. Seterusnya kita akan potong 6 dengan 24 menggunakan sifir 6. Potong 6 tinggal berapa kelas? 3. Apa pula tinggal 3? Okey, potong 6 tinggal 1. Okey. Dah. Kemudian potong 24. Tinggal berapa? 4. Betul. Tinggal 4. Okey. 4. Jadi, seterusnya kita dah tinggal 1/4 darab 100. Macam mana kita nak selesaikan pula? Selagi penyebut ni, nombor bawah ni tak jadi 1, selagi tu kita belum settle lagi. Kita akan potong pasangan B dengan C menggunakan sifir 4. Betul, sifir 4 supaya penyebutnya tinggal 1. Jadi kita potong 4, ya, tinggal 1. Potong 4 tinggal 1. Okey. Kemudian kita nak potong pula 100. Tapi kita jangan cari 100 dan sifir 4. Jauh. Jadi kita potong 10 dulu. Cari 10 dan sifir 4. Kita pilih tempat ke berapa? 4, 8, 12, 16. Yang nak dicari 10. 8. 4 kedua. Betul, tempat kedua. Betul, tempat kedua. Yang ini awak kena tera buat tahu. Sekarang memanglah boleh sebab cikgu bantu. Kalau waktu periksa, macam mana awak nak potong seorang-seorang ni? Sebab itulah, suka ke tak suka, kita kena paksa diri kita mahir memotong. Ni dah siap belum ni? 100 ni? Dah. Dah. Dah ke belum? Dah ke belum? Dah. Mana dah? Belum siap lagi. Ni sifar ni tak ada pun kita sentuh apa-apa. Sifar potong. Yes. Dapat sifar. Naikkan, betul. Sifar potong, naikkan balik. Salin semula ke atas. Jadi, penyebut kita dah tinggal 1. Dah settle. Jadi, kita tinggal tengok apa yang tinggal di atas. 1 darab 20. 1 darab 20, 20 lah. Jadi, apakah jawapan kita nak letak sini? 20%. Betul, 20%. Jadi awak pun letakkan 20%. Jadi dekat sebelah kanan ni, ya, 1 darab 20 adalah langkah pengiraan yang terakhir. Okey. Dan jawapan akhir kita dapat 20%. Ni jawapan akhir. Okey. Jadi inilah langkah kerja yang awak kena tunjukkan pada cikgu. Ya. So hari ni tugasan awak ni dalam masa tempoh seminggu awak kena hantarkan gambar tugasan macam minggu lepas lah. Ada 3 muka surat. Pastikan jalan kerjanya dah lengkap macam yang cikgu bincangkan sama-sama dengan awak dalam video. Semua dah lengkap. Lepas tu kena buat apa?
Sebelum hantar tugasan, bila awak dah salin, semua jalan kerja dah lengkap, awak kena buat apa sebelum tangkap gambar? Ya, Tanda. betul. Awak kena tanda menggunakan pen merah. Betul, pen merah. Contoh cikgu letak sini ha. Tanda pakai pen merah begini. Ada yang tanda cikgu tak faham. Macam mana awak tanda? Contoh macam ni. Awak tanda, macam mana ya? Dia tanda macam ni. Kenapa bentuk right awak macam ni? Tanda right awak macam ni. Tu terbalik ya. Ada yang buat macam ni. Macam ni pun ada. Kenapa kau tekan? Nanti apa? Jangan tekan-tekan. Adik kau main apa pula tu? Tutup mikrofon. Nak tanda macam ni. Begini dulu, lepas tu baru tarik ke atas. Ini namanya tanda right. Kalau tak nak sangat, tak reti sangat, macam ni pun boleh. Tapi lagi cantik macam ni lah. Right. Faham tak korang? Faham. Dah tanda. Dah tanda right. Bagus. Dah tanda right, barulah tangkap gambar. Apa dia? Nak tengok Nak tengok ni Kau baru masuk ke apa? Tadi terkeluar. Tadi terkeluar. Alright. Okey, cepat. Dah, kita nak pergi pula soalan 6A ni. Dah ke belum ni? Dah. Belum, kejap. Okey, kejap. Tak apa. Dah. Okey. Kita tengok sini. Betul ke jawapan dia 20 ni? Cikgu diam. Perhati je korang ni. Korang salin je. Betul ke jawapan 20% ni? Salah. Betul. Kat mana tang salahnya? Salahnya dekat sini 10 kita cari dalam survey 4 kan tadi kan? Kita pilih tempat kedua kan? Ada baki, kita tertinggal letak baki. Patutnya bakinya berapa? Bawah ni kita nak letak. 2. Patut baki. Ya, bakinya kita kena letak 2. Korang seronok syok je, nyalin je. Cikgu perhati je, salin. Diorang ni salin, salah pun salin. Lepas tu barulah kita cantumkan 2 dengan sifar. Jadi 20. Cari pula 20 dan survey 4. Ada tak 20 dan survey 4? Ada, nombor 5. Ada. Nombor 5. Jadi masukkan 5. Letakkan 5 di atas. Jadi langkah terakhir untuk pengiraan ini ialah 1 darab 25. Betul kan balik jalan kerja korang tu? Ni 1 darab 25. Langkah terakhir. Dan jawapan akhir kita sebenarnya berapa? 25%. Ya, jangan lupa letak peratus. Simbol peratus tu. Okey. Cepat sikit. Ini potong ni hati-hati ni. Tengok macam mana garisan cikgu potong ni Kalau dah cakap tahu. Dah. Okey, kita pergi soalan nombor 6. Soalan nombor 6. Raja di bawah menunjukkan isi padu jus di dalam 3 buah bikar. Bikar P, Q dengan R. Inilah dia punya isi padu masing-masing. Soalan A. Hitung jumlah isi padu dalam L. Jus di dalam 3 bikar itu. Kalau jumlah maksudnya kita kena buat operasi apa kelas? Tambah. Sebab itu ayat matematik dia macam ni. 4 tapi cikgu letakkan dalam kurungan dulu. Sebab kalau kita letak dalam kurungan, ini L ya, liter. Liter ni.
Cikgu tak boleh nak menyalin macam ni. Kamu kena salin L, simbol L macam ni. Tapi cikgu tak ada simbol ni untuk type. Cikgu buat macam ni. Tapi kamu kena menyalin macam ni lah, L. Okay. Jadi kalau kita letak kurungan, simbol L tu ataupun liter tu kita hanya perlu letak sekali je di hujung selepas tutup kurungan. Jadi nak selesaikan. Okay, cara nak selesaikan. Kalau kita perhatikan kat sini dekat BKR ni. Daripada 3 1/2, kenapa ayat matematik ni jadi 3 5/10? Sebab kita dah buat jalan kerja, kita dah samakan penyebut di sebelah kanan. Untuk 3 1/2, ini jalan kerjanya awak kena tunjuk di sebelah kanan. Awak samakan penyebut menjadi 10. Bila 2 darab 5, pengangka iaitu 1 pun kena ikut darab 5. Sebab tu dia jadi 3 5/10. Itu yang kita bawa dalam ayat matematik. Dan seterusnya, bila awak selesaikan, yang ni awak congak. 4 tambah 2, 6. Kita tambah dulu bentuk kita tambah dulu nombor bulat. 4, 2, 3. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 3, 9. Sebab tu nombor bulat dapat 9. Kemudian pengangka. 9 tambah 5 dapat 14. Jadi keseluruhan dalam kurungan ini kita jumlahkan di sebelah kanan. Secara congak saja kita dapat 9 14/10. Kemudian 14/10 ini adalah pecahan tak wajar. Kita kena tukarkan kepada nombor bercampur. Dengan cara apa? Macam mana boleh dapat 1 4/10 ni? Kelas? Korang? Macam mana boleh dapat 1 4/10 ni? Kita akan buat operasi apa? Bahagi. Korang? Bahagi, betul. Kita akan buat operasi bahagi. Apa bahagi apa? Apa bahagi apa? Dah lupa dah? Macam mana nak tukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur? Dah tak ingat dah. Korang? Macam mana nak buat? Kita kena buat operasi bahagi-bahagi kat tepi ni kan. 14 kat dalam. Siapa kat luar? Kat luarnya apa? 10. Betul, 10. 10 kat luar. Sebab itulah kita dapat jawapannya 1. Kita guna survey 10 kan. 1 dan kita pilih di tempat pertama survey 10 ialah 10. Dan kita tolakkan dapat bakinya berapa. Bila kamu tolak dapat bakinya berapa? 4. Bakinya 4. Sebab itulah kita dapat 1/4/10. Faham tak? Okay. So kita tunjukkan. Bagus. Kita tunjukkan macam mana kita menukar pecahan tak wajar ini kepada nombor bercampur ini. Caranya ialah pengangka bahagi dengan penyebut. Ini dia pengangka bahagi dengan penyebut. So kita dapat 1/4/10. Okey, kemudian langkah seterusnya kita menambahkan nombor bulat. 9 tambah 1 jadi 10. Dan pecahan pula pengangka dan penyebut. Kita boleh potong menggunakan sefer apa ni? Dia jadi 2/5. Kelas? Sefer? Sefer? 5. Salah. Sefer 10. Salah. Sefer 4. Sefer 4. Sefer 4. Kalau sefer 4, potong 4 tinggal 2 ke? Sefer 2. Kita menggunakan sefer 2. Sefer 2 kalau awak perhatikan balik, di tempat kedua ialah 4,
di tempat kelima ialah 10. Jadi pengangka dengan penyebut ni kita potong menggunakan sifir 2 korang. Jadi jawapan kita ialah jawapan akhir 10 2/5 L. Ya, L ni liter. Okay, L ni kamu tulis macam ni ya, tak nak tulis macam ni. L ni sepatutnya awak tulis cara begini. Macam ni. Gini, tarik, gini. Tu L. Nampak tak? Nampak. Okey. Kalau dah siap kan? Kalau dah siap cakap. Salin dulu. Siap. Dah Siap. Dah siap. Ada yang belum ke? Belum. Dah siap. Belum. Siap. Okey, diam kejap. Diam. Okey, diam kejap. Okey, siapa yang belum teruskan menyalin. Siapa yang sudah sementara tunggu kawan, pergi tengok soalan B pula. Ada lagi yang belum? Belum. Okey, tak apa. Dah. Okey, dah siap salin soalan B? Dah. Belum. Okey. Ini cuma operasi tolak saja. Kejap, diam, cikgu nak terangkan. Ini cuma operasi tolak saja sebab dia suruh hitung beza. Beza ni maksudnya operasi tolak lah. Antara P dengan Q. Okey, kita perhatikan P tadi 4L. Q tadi 29/10L. Sebab itu ayat matematiknya dalam kurungan 4 tolak 2 9/10 tutup kurungan L. Cikgu betulkan ni. Cikgu dah. Ada kawan lain yang belum? Dah. Belum. Okey, sekarang korang faham tak? Korang faham tak Dah. macam nak selesaikan ni? Okey, 4 ni kita tukar pada nombor bercampur. Kemudian kita teruslah menolak mengikut kumpulan masing-masing. Nombor bulat dengan nombor bulat. Pengangka dengan pengangka. Tu yang dapat 1/10L. Siapa yang belum bersuara? Belum. Dah. Okey, ada lagi yang belum? Tak apa. Kita tunggu kawan. Sementara tu boleh pergi tengok soalan seterusnya. Okey dah cikgu. Alright. Kita pergi soalan muka surat 44, muka surat terakhir, soalan nombor 7. Jadual di bawah menunjukkan panjang 4 utas tali. Panjang tali Q tidak ditunjukkan. Q tak tunjuk. P ada, R ada, jumlah ada. Hitung panjang tali Q. So cari tali Q. Cikgu nak tengok yang B. B. Ini. Cepat sikit. Jangan salin aja tapi tak fahamkan soalan tu. Itu tak belajar namanya. Kita tak belajar matematik. Kita belajar menyalin hari ni. Jadi kamu tak dapat apa-apa faedahnya. Jadi sebelum lepas dah salin tu fahamkan. Atau sebelum salin tu fahamkan.
Okey, sambil tu cikgu nak awak pergi muka surat seterusnya tu. Soalan berapa tadi? Soalan yang ni, soalan nombor 7 ni. Agak-agaknya jalan kerja ayat matematik ni nak tulis apa? Fikir dulu. Dah. Okey korang, apa ayat matematiknya ni? Apa kita nak letak ni? Buat garisan dulu. Dah buat garisan dah? Apa kita nak letak ni? Ayat matematik untuk cari Q. Kita kena buat operasi apa kelas? Tambah. Tambah ke? Kita nak cari PQ ni jumlah ni. Jumlah ni. Tolak. Betul. Apa tolak apa? Sebab jumlah ni maksudnya jumlah ketiga-tiga ni. Dia dah jumlahkan dah. Tapi satu tak ada. Tolak R, tolak dengan P. Tak dengar? Jumlah? Tolak R, tolak dengan P. Bagus. Betul. Siapa jawab tu? Alif Fazri. Alif Fazri. Bagus. Betul Alif. Tahniah. Alright. So kita letakkan ayat matematik di sebelah kiri dulu. Jadi jumlah kita 30.365. Okey. Tolak dengan? Tolak berapa? Tolak dengan P dulu. Lepas tu tolak dengan R pula. Kalau terbalik pun tak apa. Tolak R dulu. Lepas tu baru tolak P pun tak ada masalah. 9.68. Tolak lagi dengan R pula. 10.7. Okey, ni ayat matematik. Okey, kemudian kita buatlah bentuk lazim di sebelah kanan. Okey, 30.365. Sambil cikgu buat, awak pun buat juga bentuk lazim. Okey, kita nak tolak dengan 9.67. Letakkan titik tu, pastikan lurus. Okey. Pastikan lurus. Kemudian kita buat operasi tolak. Korang buat tak ni sama-sama ni? Cikgu buat, korang buat sekali. Okey. Buat sekali sama-sama. Ya. Okey. 5 Cikgu. tolak, ya. Cikgu salin salah. Tu 9.68 sepatutnya. 68. Betul. Jadi cikgu padam balik, tukarkan 8 ya. Kalau korang salah, korang kena pakai pemadam lah. Cikgu tak payah pakai pemadam lah.
Okey. 8. Masuk 8 sini. Okey, kita buat operasi tolak. 5 tolak, ni tak ada apa-apa, maknanya sifar. 5 tolak sifar, 5 lah. 5. Kemudian, 6 tolak 8, tak boleh, kena pinjam. So, pinjam. Kita pinjam daripada mana? 6 tolak 8 tak boleh. Betul. Pinjam daripada 3. Potong 3. Tinggal berapa? Potong 3 tinggal berapa? Korang? 2. Betul. Alright. Kemudian 6 ni dah berubah menjadi 16. 16. Okey. Sekarang buat operasi tolak. 16 tolak 8. Dapat berapa? 8. 8. Betul. 8. Okey. Letak 8. Kemudian sini dah tinggal 2 kan? 2 tolak 6 pun tak boleh. Kena pinjam daripada sini. Ya. Nak pinjam daripada sifar. Tak boleh. Sifar pun tak ada apa-apa. Jadi sifar kena pinjam daripada 3 dulu. Potong 3 tinggal 2. Potong 3 tinggal 2. Okey. Kemudian sifar ni dia dah jadi berapa? 10. Ni kadang-kadang dah cuti lama sangat duduk rumah kan tak jumpa cikgu. Cikgu takut awak menolak pun dah tak gerti dah. Kemudian barulah 2 ni boleh pinjam daripada 10. Jadi pinjam. Potong pula 10. Tinggal berapa? Betul. 9. Tinggallah 9. Okey. Letakkan 9 atas. Dan juga 2 ini dah berubah menjadi berapa? 12. 12. Ya, betul. Menjadi 12. Okey. Jadi 12. Barulah kita mula boleh sambung tolak. 12 tolak 6 tinggal? 6. Nak. Okey, tinggal 6. Kemudian kita jumpa apa? Lepas 6 kita tengok ni ada titik ni. Sebelum menolak seterusnya kita tengok titik ni. Titik ni kena lurus. Letakkan titik perpuluhan. Kalau tak letak nanti Kang terlupa pula. Letak dulu. Dah letak titik baru boleh sambung tolak. 9 tolak 9. Berapa? Sifar. Kemudian 2 tolak sifar. 2 sini bawah tak ada apa-apa. 2 tolak sifar. Dapat jawapannya 2. Jadi kita dah dapat. Untuk kerja menolak yang pertama, kita dah dapat bakinya 20.685. Kita salin balik. Letakkan di sebelah kanan juga. Untuk operasi tolak yang kedua, kita nak buat baki ni tolakkan dengan 10.7. Jadi buat. 20.685. Letak sebelah sini. Kita nak tolakkan dengan 10.7. Pastikan titik perpuluhan tu sama ya. Tegak, lurus. Kita nak buat operasi tolak juga. Tolak kali yang kedua. Okey. Ni. Terlebih pula garisan cikgu ni. Okey. So kita nak tolak ni. 5 tak ada apa-apa bawah ni. Jadi tetap dapat 5. Korang buat tak ni sama dengan cikgu ni? Ke cikgu je seorang buat ni? Buat. Bagus, bagus. Bagus.
Kemudian 6 tolak 7 tak boleh, kena pinjam pada Sifah. Sifah pun tak ada benda, tak ada apa nak dibagi kat orang. Jadi Sifah kena pinjam pada 2. Okey. Cikgu besarkan. Potong. Potong 2. Tinggal. Satu. Tinggal 1. Okey. Kemudian potong pula Sifah. Sifah dah jadi 10. Barulah 6 boleh pinjam daripada 10. 6 nak pinjam daripada 10. Potong pula 10 ni. Jadi akhirnya dia tinggal berapa? 9. Okey, letakkan 9. Barulah 6 dah jadi berapa? 16. 6 dah jadi 16. Okey, 6 dah jadi 16. Kemudian baru kita boleh tolak. 16 tolak 7. Tinggal? 9. Betul. Yes, betul. Tinggal 9. Letakkan 9 di bawah. Okey, kemudian kita jumpa titik perpuluhan. Letakkan titik perpuluhan dulu. Okey, dah letak titik perpuluhan. Baru boleh sambung menolak. 9 tolak Sifah. Dapat 9. Dan akhirnya 1 tolak 1 Sifah. Jadi kalau depan sekali tak payah letak lah. Jadi jawapan akhir kita dapat berapa ni kelas? 9.985. Ni jawapan akhir. Letakkan di bawah. Betul. 9 perpuluhan. Kau jangan lupa pula letak titik tu. Kalau tak letak titik salah. Okey. Dan unit dia apa unit dia? Ni melibatkan apa? M kan? Jadi kita kena letakkan jawapan akhir dia. Unitnya ialah M. Kalau dah cakap. Dah. Okey. Seterusnya. Berapakah lebihnya panjang tali R daripada panjang tali Q? Tadi kita dah kira Q kan? Q 9.985. Jadi kalau nak faham kita letak 9.985. Kita letakkan di dalam kotak ni. Kita dah dapat. Okey, soalan tanya. Berapakah lebihnya panjang tali R daripada panjang tali Q? R dengan Q lah ni. Kisah antara R dengan Q. Berbeza kan? Q nilai dia ini. R nilai dia ini. Dia tanya berapakah lebihnya panjang? R berbanding Q. Jadi kita kena buat operasi apa ni antara kedua ni? Kalau nak buat perbandingan. Ataupun kita nak bezakan. Tolak. Tolak. Sebab itu namanya beza. Beza ni kita membezakan antara kedua-dua nilai. Kalau nak membezakan siapa lagi panjang, siapa lagi pendek, kita nak buat operasi tambah ke? Mestilah kita buat operasi tolak. Jadi, siapa lebih besar kat sini? R ke besar, Q ke yang besar? Yang mana satu besar? Q. Perhatikan nombor bulat di depan. Bulat sama. Nombor bulat ni 9. Yang ini 10. Jadi antara 9 dengan 10, 10 lagi besar. Jadi ayat matematik kita nak mulakan dengan R tolak Q ke Q tolak R? R tolak Q. Bagus. Betul. Betul. R tolak Q jadi 10.7. Okey, langkah seterusnya kita buat. Kita nak buat pengiraan dah ni. Buat garisan. R tadi berapa? 10.7. Kita nak tolakkan dengan Q. Okey.
Tadi tu R 10.7 tolak dengan 9.985. Tolak dengan 9.985. Tutup kurungan. Sini kena letak kurungan di awal. Supaya kita nak letakkan unit dia di belakang sekali saja. Begini. Ini sepatutnya langkah kerja ayat matematik yang lengkap. Dah? Dah. Kemudian, macam biasalah di sebelah kanan terus buat bentuk lazim. Cepat sama-sama. Kita buat bentuk lazim sama-sama. Cara susun begini. Pastikan titik tu lurus. Tambah. Tambah dengan tambah pula. Cikgu bukan buat tambah. Cikgu kena buat tolak. Operasi tolak. Okey. Kena tolak. Dan dah siapkan apa nama dia punya bentuk lazim dah siap. Awak mulalah menolak. 5 tolak sifar, 5 lah. 5. Kemudian 8. Kemudian 9 tolak 7, 2. Siapa nak pergi tandas, pergi je. Kalau tak sempat ke atau tertinggal, rakaman ada. Titik puluhan. Lah, cikgu susun salah. Kenapa lah korang tak beritahu? Terbalik. 10 ke atas. (10.7). 9.985. Titik perpuluhan pastikan lurus. Besar cikgu tunjuk ni. Okey, kemudian operasi tolak. Okey, yang atas ni, yang tak ada sifar ni, awak kena tambahkanlah sifar. Kalau tak nampak, kalau tak ada nanti kita tak nampak nak buat apa. Letakkan sifar. Baru boleh mula menolak. Potong 7, tinggal berapa korang? 6. 6. Okey, 6 letak atas. Jadi, kalau nak pendekkan, sepatutnya sifar ni dia akan jadi 10. Lepas tu baru dipotong lagi jadi 9. Jadi, kita terus potong je. Dah jam 4 dah pun kan. Jadi, letakkan terus 9. Okey. Dan yang sifar di awal, di hujung sekali ni, dia akan jadi berapa kelas? Dia akan jadi 10. Betul. Baru boleh mula tolak. 10 tolak 5, dapat jawapannya 5. Okey, kemudian 9 tolak 8, jawapannya 1. Kemudian 6 tolak 9, tak boleh, so kena pinjam. Jadi 10 ni dah jadi 9. Okey. 10 dah jadi 9 sebab kita pinjam 1 kan. Dan 6 ini pula dah bertukar jadi berapa? Jadi 16. 16. Barulah kisah menolak ni dah nak siap.
Right. 16 tolak 9. Jawapannya? 7. Betul, 7. Kemudian, kita jumpa titik perpuluhan. Letakkan titik. Dan 10 tolak 1. 10 pula. 9 tolak 9. Jawapannya? Letakkan sifar. Jadi apa jawapan kita ni? Jawapan akhir kita. Sifar perpuluhan. Sifar 7. perpuluhan 715. Unit. Meter. Meter. Letakkan unit meter. So, ini jalan kerjanya. Okey, kita tinggal last. Nombor 8A dan juga 8B. Kalau dah cakap tahu. Dah siap. Dah. Alright. Okey, semangat sikit. Dah ambil ni. Last. Nombor 8. Raja di bawah menunjukkan kedudukan beberapa tempat. Okey. Jarak rumah Rais. Ni rumah Rais. Ke sekolah. Rais nak pergi sekolah. Mana sekolah? Sekolah sini. Jadi, sini adalah 1.53 km lebih jauh daripada rumah Joel. Joel, kat sini rumah Joel. Jadi, maksud ayat ni, apa yang dia nak sampaikan pada awak, dia nak cakap rumah Rais ni lebih jauh nak ke sekolah berbanding kalau daripada rumah Joel ke sekolah. Maksudnya kalau kalau Joel nak pergi ke sekolah, tak berapa jauh berbanding Rais nak pergi ke sekolah. Ya, dia punya beza dia ialah 1.53 daripada dia 1.53 km lebih jauh daripada rumah Joel ke sekolah. Faham tak kelas? Ayat soalan tu. Faham. Alright, soalan dia berbunyi hitung jarak dalam km rumah Rais ke sekolah. Kita nak cari. Macam mana kita nak cari? Kita kena cari jarak daripada rumah siapa ke sekolah dulu. Cikgu tanya ni. Rumah Rais. Macam mana kita nak cari rumah Rais? Kita tak tahu ni. Yang ni tidak diberi berapa km. Rumah Rais yang kita nak cari ni sekarang ni. Maksudnya kita nak cari jarak daripada rumah Rais ke sekolah. Patutnya kita tambahlah. Ini tambah dengan 1.8 kan. Tapi sini tak ada. Jadi kita tak boleh terus kira Rais. Kita kena kira jarak kita kena kira jarak rumah siapa dulu? Joel. Joel. Joel ke Joel ni Kita Joel. kena Joel. Joel ni dulu kita kena kira sebab kalau kita dah kira Joel, barulah kita boleh kira rumah Rais. Sebab jumlah rumah Joel, jarak daripada rumah Joel ke sekolah, kalau kita tambahkan nanti kita dapat 2 tambah 1, 3.8 kan. Jadi, rumah Rais ni pun sama juga 3.8 km jaraknya ke sekolah. Cuma dia kena lebihkan 1.53. Jadi, macam mana kita nak buat ayat matematik? Nak cari jarak rumah Rais ke sekolah. Kita kena kira dulu rumah Joel. Rumah Joel sama dengan 2 tambah 2 tambah berapa tu? 1.8 dalam kurungan km. Okay, ini rumah Joel. Okay. 2, ni 2.
Rumah Joel, bayangkan Joel dari sini bergerak, dia berjalan ke sini. Dah sampai sekolah belum? Belum. Belum. Ya, tapi dia dah bergerak 2 km. Nak sampai ke sekolah, dia kena tambah lagi 1.8 km. Sebab itulah 2 tambah 1.8 km. Jadi dapat berapa? Ini congak je. 3.8 km. Okey. Kita tambahkan je nombor bulat. Dekat sini perpuluhan nombor bulat bukan belakang ni. Nombor bulat mesti depan sebelum titik. Ini nombor bulat sah. Ini pun sah. Ini per 10. Jadi 1 tambah 2, 3. 3.8 km. Jadi nak cari rumah Rais. Rumah Rais patutnya dari sini pergi ke pejabat pos. Dari pejabat pos tambah ke sini. Tetapi dalam soalan dia dah beri maklumat. Kalau nak cari jarak rumah Rais ke sekolah, dia mestilah 1.53 km lebih daripada jarak rumah Joel. Rumah Joel kita dah cari 3.8. Jadi nak cari rumah Rais sama dengan 3.8 km kena lebih jauh. Lebih jauh maksudnya kena tambah ke kena tolak kelas? Tambah. 5.3 kilometer. Betul. Kita tak nak letak KM banyak kali. Kita tambah, masukkan dalam kurungan saja. Tambahkan dengan 1.53. Tutup kurungan, letak KM. Okey. Okey, ini jalan kerja nak cari rumah Rais sebenarnya. Sini. Jadi 3.8 kalau nak cari rumah Rais. Sebab itulah ayat ni kata rumah Rais daripada jarak rumah Rais nak pergi ke sekolah jaraknya sama dengan rumah Joel ke sekolah. Cuma dia 1.53 lebih. Jadi kena tambahkan lagi. Okey. Dan di sebelah kanan korang kena tunjukkan apa? Bentuk Jalan lazim. kerja. Jalan kerja tambah tadi tu 3.8. Cikgu pakai warna lain lah. 3.8. Tambahkan dengan 1.53. Pastikan titik perpuluhan lurus. Kita nak buat operasi tambah. Okey. Jadi kamu dapat apa tu? Kita tambah je tu. 5.33. 5.33. Dan inilah jawapan akhir dia sama dengan 5.33. Unitnya letakkan km. Dapat tak? Dapat. Okey, kalau dah siap cakap. Dah Dapat. Dah siap. Okey, kita pergi soalan terakhir. Sebuah kedai buku terletak di tengah-tengah antara pejabat pos dan sekolah. Ada kedai buku pula di tengah-tengah antara pejabat pos dan sekolah. Ini sekolah, ini pejabat pos. Maknanya di tengah-tengahnya, maknanya di sinilah. Dia berada di sini. Kedai buku tu. Di tengah-tengah kat sini. Ini tempat kedai buku. Kedai buku ni dia berada di tengah-tengah. Ni maksud ayat soalan tu. Ada kedai buku di tengah-tengah antara sekolah dan pejabat pos. Jarak antara pejabat pos dan sekolah ialah 1.8. Kalau dia dekat tengah-tengah, apa dia tanya? Kira jarak dalam km dari kedai buku ke sekolah. Dari kedai buku ke sekolah. Kedai buku ni tengah-tengah. Macam mana kita nak selesaikan? Nak cari? Kita kena buat operasi apa? Tolak. Salah? Bagi 2.
Betul. Pandai. Siapa cakap bagi 2 tu mula-mula? Siapa cakap? Haji Muhammad Fatih. Bagus. Haji Mak Fatih. Betul. Sebab apa kita kena bagi 2? Sebab dia berada di tengah-tengah. Bila dia berada di tengah-tengah, di sebelah kanan dan sebelah kirinya jaraknya mestilah sama panjang. Sebab itu jalan kerjanya 1.8 km kena bahagi 2. Okey, itu ayat matematik. Salin. Ayat matematik sama dengan 1.8 km bahagi dengan 2. Itu ayat matematik. Cikgu tak ada simbol bahagi ni, jadi cikgu kena tam macam ni. Alright, dah. Kemudian di sebelah kanan tunjukkanlah operasi bahagi 2 tu. Kita nak buat operasi panjang pun boleh, nak buat cara potong pun boleh. Yang mana? Awak nak bahagi panjang ke cara potong? Cara potong. Okey, cara potong 1.8. Ni cara potong bahagi dengan 2. So, kita akan gunakan sefer 2. Okey. Kita akan guna sefer 2. Potong 2 tinggal 1. 1. Okey. Belajar sama-sama macam mana nak potong ni. Kemudian, kita pergi pada mula-mula kita cari 1 dulu. 1 dalam sefer 2. Tak ada kan? Tak ada. Tak ada, jadi kita letakkan sifar. Okey. Kita potong tadi. 1 tak ada, kita letakkan sifar. Kemudian ada baki kan? Sebab kita tak gunakan 1 ni. Jadi 1 masih ada sebagai baki. Jadi letakkan 1 sebagai baki di bawah. Okey. Letakkan 1 kat sini. Maknanya di bawah dia lah. Okey, kemudian bila dah letak 1, kemudian kita akan jumpa apa? Titik perpuluhan kan? Kita kena letakkan titik perpuluhan dulu. Okey, letakkan titik perpuluhan. Kemudian barulah kita cantum 1 dengan 8 menjadi 18. Cari 18 dalam sefer 2, iaitu ada di tempat yang ke 9. Betul, 9. Sebab tu jawapan kita, penyebut dah tinggal 1, dah tak ada, tak payah tengok. Jadi yang tinggal sifar perpuluhan 9. Jadi jawapan akhir kita ialah apa? Sifar perpuluhan 9 dan letakkan unit. Unitnya unit KM. KM. Ni jawapan. Jawapan akhir. Cara potong ni kena terror, kena paksa diri buat. Lama-lama kalau buat kerap, awak buat latihan memotong, lama-lama awak terror lah. Okay, dah ke korang? Dah. Tak apa. 1 minit. Dah. Dah cikgu. Cikgu dah. Dah cikgu. Alright. Okey. Itu saja untuk hari ni. Kalau ada apa-apa nak tanya, WhatsApp cikgu. Okey? Okey. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Sekejap. Jangan lupa hantar tugasan.
Bye cikgu. Bye. Terima kasih. Sama-sama. Cikgu. Bye-bye. 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 Bye-bye korang.